Sampai ada momen saya almost give up. Tapi dia lah orang yang duduk kat belakang saya cakap, no, you have to go. You can do this. Dan sebenarnya dia memang tuah saya. Disebabkan dia lah, kalau orang cakap, dahsyatlah engkau, pandai berniaga, dah jadi usahawan handal sekarang ni, dahsyat. Ada bubble bee, ada berpuluh outlet. Saya nak bagi tahu kat sini apa yang saya ada sekarang bukan pasal saya. Saya tumpang tuah dia. Tuah seorang isteri yang taat, yang setia, yang tak pernah mengeluh, yang tak pernah malu pun bersuamikan. Swab. Berbekalkan itu, berbekalkan itu, saya ada kat mana saya sekarang. Taklah saya hebat sangat, tapi Alhamdulillah. Yang paling penting, InsyaAllah saya harap saya dapat bantu ramai orang. Itu perjalanan saya 10 tahun, 11 tahun dengan dia. Saya tumpang lak dia. Lak seorang isteri yang taat, yang sangat penyayang kepada anak-anaknya, yang tak pernah berkira dengan suaminya. Selama hampir 10 tahun, 11 tahun saya kahwin dengan dia tak pernah tanya duit saya. Saya tak pernah ada masalah balik kampung. Saya tak pernah ada masalah tu langsung. Kadang saya dengar orang bergaduh pasal balik kampung. No, saya tak pernah. Sebab mana pun saya nak balik dia akan ikut. Dia tak kisah pun. Yang penting saya happy, mak saya happy, cukup. Tadi saya ada sebut dia tak pernah tanya pasal duit saya. Ya, dia tak pernah ambil tahu pasal duit yang ada dalam akaun saya. Yang penting saya lunaskan segala keperluan rumah. Bayar rumah, bayar kereta, adakan keperluan dia. Dia tak boleh tak ada maid, tak apa, saya adakan dia maid. Dia tak pernah tanya pun duit saya pergi mana. Okay? Dia tak pernah tanya duit saya pergi mana. Lama kelamaan, bila nak cerita bab duit, dia yang ajar saya untuk tidak berkira-kira dengan duit. Sebab orang yang asyik mengira duit, Allah bantutkan rezeki dia. Saya tanya dia kenapa. Saya tanya dia kenapa nak kita jangan berkira-kira dengan duit. Sebab dia cakap dengan saya, apabila kita berkira-kira dengan duit, kita akan berkira-kira dengan sedekah kita. Ya, make sense. Memang betul. Sebab dia cakap, bila kita tidak berkira-kira dengan sedekah kita, Allah takkan langsung berkira-kira dengan rezeki yang dia nak bagi pada kita. Dan benda tu memang terjadi. Dialah orang yang akan bersedekah ikut apa yang melintas di hati dia. Dialah orang yang ajar saya, yang didik saya untuk jadi macam tu. Orang yang didik saya untuk jaga keluarga, bukan setakat keluarga saya, tapi menjaga keluarga dia, menjaga adik-beradik dia, menjaga adik-beradik saya. Dia didik saya untuk menjadi macam tu. Dan apabila saya buat dan saya ikut, berbalik yang tadi tu, yang orang cakap saya terror sangat, bisnes apa semua, bubble bee dahsyat, orang berbaris panjang. Sebenarnya magic tu datang daripada apa yang dia ajar saya. Berkira, jangan nak sasik kira duit. Sampaikan saya untuk bubble bee, saya jadi pelik. Saya cakap, saya less of effort sebenarnya untuk bubble bee. Saya tak ada pun buat marketing yang gila-gila pun. Tapi Allah gerakkan ramai orang untuk datang support saya berbaris panjang-panjang sampai 3-4 jam. So saya nampak benda tu, dan semua tu datang daripada dia. Jadi kat sini saya nak beritahu, saya memang tak ada apa-apa. Saya kosong. Saya tumpang lak dia, saya tumpang tuah dia, saya tumpang tip-tips yang dia bagi, saya apply dalam diri saya.
Saya apply dalam keluarga saya, dan saya apply dalam kehidupan saya. Dan ya, Allah mudahkan banyak kerjaan saya, Allah mudahkan bisnes saya. Hari ini saya sangat pelik. Bukan hari ini je, hari ini, semalam, kemarin. Okay, semenjak dia dimasukkan ke hospital, orang yang mendoakan dia, saya tak tahu daripada pelusuk mana datang. Terus saya tertanya-tanya, saya cakap apa lagi yang dia buat yang saya tak tahu sampai macam ni Allah layan dia. Saya cemburu. Sebab saya selalu bercakap dengan dia, Bu, I kalau boleh nak mati syahid, kalau boleh I nak mati hari Jumaat. Dia cakap, kenapa nak mati Jumaat? Sebab I nak mati husnul khatimah. I tak boleh tahan siksaan kubur. Rupanya dia yang pergi syahid, rupanya dia yang mendapat layanan cukup istimewa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang doakan dia tanpa henti, orang bantu dia. Orang hari ni orang buka kebaikan dia, sampai kebaikan-kebaikan tu ada yang saya tak tahu pun dia buat dalam senyap. Rupanya selama ni duit yang saya bagi pada dia, dia habiskan untuk sedekah dia. Dan sebenarnya apa yang dia buat tu berbalik kepada saya, di mana Allah kurniakan saya rezeki yang melimpah ruah, rumah bahagia, rumah tangga bahagia, anak-anak yang baik. Itulah dia kuasa seorang isteri. Itulah dia. Itulah dahsyatnya isteri. Itulah dahsyatnya Siti Salah Raisuddin. Hari ini pemergian dia sangat luar biasa. Satu persatu Allah permudahkan. Saya masuk ke dalam liang, bertiga. Saya duduk di tengah. Saya pegang pinggang dia, saya turunkan dia. Saya ada ketakutan dalam diri. Saya takut berat ke apa, saya takut. Allahu Akbar. Dia cukup ringan. Cukup ringan. Masa saya sampai ke liang, saya tengok liang tu kecil. Saya cakap Allahu Akbar, lepas ke. Tapi bila saya masuk dan saya yang turunkan dia dengan 2 orang lagi tu, saya pegang pinggang. Cukup ringan, Alhamdulillah. Saya dah senang hati. Ada lagi satu kemuskilan yang saya takut. Saya takut kalau dia dimasukkan ada sangkut. Sebab tadi saya tengok liang dia tak besar, tapi Allah tunjuk lagi dekat saya, dia turun ke liang tanpa sangkut. Kepala tak sangkut, kaki tak sangkut, badan tak sangkut. Terus masuk dengan senangnya. Just a split second. Saya rasa lagi kebesaran Allah. Saya keluar daripada liang. Abang tu tinggal seorang, letakkan tanah kepala dia, tutup dengan kayu papan, tutup dengan tanah. Sekejap settle semua. Selesai pemergian dia yang cukup luar biasa bagi saya. Orang ramai tunggu dia. Orang ramai, walaupun sekarang ni tengah Covid, orang tunggu sampai ke abang polis terpaksa buat kerja bagi tahu pasal SOP. Tapi orang masih tunggu sampai habis. Dan tadi kawan saya bagi tahu dekat area sana hujan. Allahu Akbar. Saya cakap Allah merahmati dia, wallahu alam. Jadi pelajaran yang saya nak share
yang saya nak kongsi, yang berlaku real pada saya, kepada yang sedang menonton, yang tengah tengok live ni, yang bergelar isteri. Jadilah sebaik-baik isteri, taat kepada suami, buat sehabis baik untuk suami, buat sehabis baik untuk suami, kerana kebahagiaan rumah tangga, ekonomi sesebuah rumah tangga bergantung juga kepada sang isteri. Kalau isterinya luar biasa hebat, jangan risau pasal rezeki keluarga. Jangan risau pasal keamanan rumah tangga. Allah turunkan keceriaan, kebahagiaan dalam rumah tangga. Jadilah seorang isteri yang mulia, yang baik. Barulah suami boleh menjadi suami yang baik, insya-Allah. Arwah, saya pernah bergurau dengan dia. Arwah bergurau dengan saya bergurau dengan dia. Kita ada satu habit mendengar surah Al-Waqiah setiap pagi. Sebab itu antara tips untuk orang rezeki. Sebab kata Rasulullah SAW, siapa yang mendengar surah Al-Waqiah di waktu pagi dan malam, dihindari dari kepapaan. Kalau tengok balik surah Al-Waqiah, akan ada perkataan bidadari. Saya usik dia baru sangat dalam minggu lepas. Saya cakap, Bu, nampak tak surah Al-Waqiah? Dia terus bidadari. Dia ni sebenarnya sangat jealous. Kalau sebenarnya kalau saya bagi pick up line dekat sepatu reunion, dia okey. Tapi jangan bagi pick up line bukan untuk lakonan, dia akan sangat jealous. So dia adalah orang sangat jealous. So bila saya sebut tentang bidadari, dia terus masam. So saya cakap dia cakap bidadari itu bukannya I yang nak, Allah yang bagi. Sebab akan ada 3 golongan. Ini dalam surah Al-Waqiah. Akan ada 3 golongan, iaitu golongan kiri, golongan yang terdahulu dan golongan kanan ini dilayan istimewa. Dia akan duduk di atas pan-pan yang bertahtakan intan dan berlian. Dan dia akan diiringi dengan bidadari. So saya cakap dia, Bu, bukan I minta bidadari itu, Allah nak bagi. Kalau I masuk syurga akan ada banyak bidadari. So dia masam lagi. Saya cakap dia, Bu, yang I sebut tadi tu, bidadari tu, I tak nak Allah bagi kalau I masuk syurga. Tapi you kena tahu, bidadari tu adalah bidadari yang Allah bagi. Tapi di kalangan bidadari tu akan ada satu yang kita panggil ketua bidadari. Pasti dia cakap, wow, ada ketua bidadari ke? Saya cakap, ya. Dan ketua bidadari itu adalah you. Baru dia senyum. Saya cakap dengan dia, you tahu tak, bidadari yang Allah bagi dalam syurga kepada lelaki-lelaki yang masuk syurga, kalau tengok ayat surah Al-Waqiah, bidadari itu tak pernah diusir. Maksudnya dia dilahirkan, orang tak pernah sentuh dia, dan dia adalah dara. Okey. Tapi saya cakap, Bu, you tahu tak, bidadari dekat syurga, siapa bidadari paling cantik? Dia tanya, tak tahu. Dia cakap tak tahu siapa. Bidadari paling cantik dalam syurga adalah bidadari yang berasal daripada dunia. Dan bidadari yang berasal daripada dunia adalah isteri kita. Apabila kita redha dengan dia, kita ampunkan dia, kita bagi dia line clear lah, dia akan menjadi ketua bidadari kita di syurga nanti. Dan dia bidadari yang paling cantik di kalangan bidadari yang ada.
Dia akan duduk paling depan dan bidadari-bidadari yang Allah bagi tu akan duduk di belakangnya. So saya cakap, Bu, you ketua bidadari I yang paling cantik daripada bidadari-bidadari lain, dan you adalah ketua bidadari yang pandai nyanyi. Kalah semua bidadari. Dia senyum lebar. Tapi saya tak sangka saya dah tak boleh tengok senyuman dia lagi. Allahu Akbar. Saya bukan meratapi pemergian dia, sebab saya redha. Saya sangat redha dengan pemergian dia. Saya sabar dengan ujian Allah ni. InsyaAllah saya cuba kuat. Tapi saya jealous. Saya belum tahu. Walaupun saya bercita-cita untuk mati pada hari Jumaat, walaupun saya bercita-cita untuk mati syahid, saya apa yang dia dapat. Sebab tu tadi masa saya pergi jumpa dia, sebab dalam cerita ni hanya saya seorang yang menghadap muka dia. Daripada saya awal pergi hantar dia ke hospital, saya berdepan dengan dia, dan sampailah tadi pagi saya yang hadap dia untuk cam muka dia. Muka dia bersih, muka dia berseri, sebab dia akan jadi ketua bidadari saya. Saya bisik dekat dia tadi. Saya cakap, Bu, I jealous dengan you sayang. Allah sayang you, orang sayang you, orang doakan you. I belum tentu sayang dapat macam tu. Saya tahu dia dengar. Saya cakap, you ready je. Bila you ditanam je, bila 7 langkah I balik, bila you buka mata, kubur you seluas mata memandang sayang. Dan mungkin masa tu malaikat pun malas nak tanya you sayang. Dan mungkin masa tu you dah pegang mic, you nyanyi sebab you suka menyanyi. Sebab orang pernah cakap dengan saya, apa yang kita suka di dunia, apabila kita masuk syurga, benda tu akan ada di syurga. Mungkin dia sedang menyanyi di depan ratusan juta orang. Allahu Akbar. Pelajaran yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Allah Akbar. Tadi bila saya balik rumah, dalam perjalanan saya duk fikir. Saya cakap macam mana saya nak cakap dengan anak-anak saya. Sebab anak saya tak tahu. Sebab masa mak dia pergi, anak saya baru tidur. Sebab pada pukul 2 pagi doktor buat video call, dan kita orang dapat bercakap. Walaupun rumah saya koma masa tu, rumah saya tak sedar pun. Semua budak pun dapat bercakap. Lepas tu budak nak tidur. Dan apabila saya tahu rumah saya dah tak ada, saya tak kejut anak-anak saya. So tadi bila saya dah sampai rumah, bila saya sampai rumah, saya cekalkan hati saya untuk tak nak cakap dulu. Saya masuk je pintu, saya saja nak elakkan anak saya. Saya terus naik tangga, tapi tak sempat. Anak saya, Talita yang nombor 2, terus tanya saya, Daddy dah dapat ke gambar Ayash? Macam kena sentap jantung saya. Saya cakap, belum. Daddy nak kena mandi dulu pasal Daddy daripada luar. So saya mandi. Saya mandi lama sangat hari ni. Sebab saya ada satu habit, isteri saya takkan mandi selagi saya tak mandikan dia. So bila saya tengok bilik air, saya jadi macam Allah, you dah tak ada dah pakai bilik air ni kan. So saya mandi lama. Saya mandi sangat lama. Sebab saya fikir sekali macam mana saya nak cakap dengan anak saya. Saya cekalkan hati, saya ambil air semayang. Saya turun bawah, saya makan.
dengan melihat anak-anak saya yang tak tahu lagi ibunya dah tak ada. Lepas saya makan, azan. Saya naik atas ambil semayang. Saya naik atas ambil semayang. Saya tengah ambil semayang, mak mertua saya telefon. Dia cakap, kau kena turun. Kau kena cakap dengan anak-anak kau, sebab diorang dah tengok YouTube, dah keluar gambar ibu dia, dah keluar gambar kau dekat kubur. Saya cakap, Allahu Akbar, ini dugaan paling berat yang saya nak kena buat ni. Saya cekalkan hati dengan berbekalkan air semayang. Saya turun, saya panggil anak-anak saya. Saya panggil dan saya terangkan. Saya panggil dengan depan saya tu dekat ruang tamu. TV terbuka, tajuk dia Siti Sarah sudah tiada, macam gitulah. So anak saya yang nombor 1, Yuwais, yang muka macam ibu dia tu tanya, Daddy, betul ke ni? Ibu dah tak ada. So saya cakap, mai sini Daddy nak cakap sesuatu. Saya panggil tiga-tiga tu, saya cakap depan orang. Saya cakap yang selama ni, yang berhari-hari selepas solat fardu, dia cakap apa? Jom kita buat solat hajat. Kenapa kita nak buat solat hajat? Sebab kita kena doakan ibu balik. Kenapa ibu kena balik? Sebab ibu tak sihat, ibu kat hospital. Saya cakap, sebelum ni kita buat solat hajat kan, untuk ibu balik. Cakap, tapi sekarang ni Yuwais, Talita, Matin, ibu dah takkan balik rumah kita. Semua diam. Ada yang faham, ada yang tak faham. Yang tak faham mungkin anak saya Matin 6 tahun. Tapi dia nangis. Dia nangis teresak-esak yang teruk. Sebab dia antara yang paling rindu dengan ibu dia. Sebab dia sangat manja dengan ibu dia. Saya terangkan satu persatu. Teruk dia menangis. Allahu Akbar. Koyak saya. Teruk dia menangis. Saya cakap, kita berdoa dengan Allah, kita nak ibu balik. Tapi ibu bukan milik Daddy. Ibu bukan milik Yuwais, Talita, Matin, bukan milik Ayash. Ibu milik Allah. Jadi Allah tak nak pulangkan dekat kita. Allah nak juga dia, sebab Allah terlalu sayang dia. Sebab dia, mungkin sebab dia terlalu baik. Jadi Allah nak ambil dia. Dan kita takkan jumpa dia lagi. Anak saya nangis lagi, dan nangis. Matin dan temak paling teruk menangis. Esak-esak. Tapi lama-lama dia faham juga. So saya cakap, ibu pesan Yuwais, Talita, Matin, Ayash kena jadi anak soleh dan solehah. Sebab bila ibu dekat sana, harta dia adalah anak-anak dia. So dia nak anak-anak dia jadi anak yang soleh, solehah, pandai mengaji, sembahyang, dan semua alhamdulillah faham. Allah kurniakan lagi kemudahan buat saya. Lepas tu terus saya ajak anak-anak saya semayang. Tapi bezanya kali ni tiada solat hajat. Tiada solat hajat. Ada juga yang tanya, kenapa kita tak solat hajat hari ni? Tak apalah, kita simpan dulu solat hajat kita. Lepas saya solat asar, saya terus berdoa. Saya cakap, Ya Allah, bimbing hatiku, bimbing hati anak-anak tu untuk menjadi seperti Siti Sarah Raisudin. Dia nak sangat anak-anak dia jadi anak yang tak langsung kedekut, selalu bersedekah, jadi anak yang baik, anak yang berbaik, yang berbuat baik kepada semua manusia. Dalam doa tu semua menangis. Allahu Akbar. Tapi insya-Allah dia faham. Ada satu lagi yang saya cuba sampaikan. COVID-19 is real.
sebelum perginya isteri saya, mate saya telah pergi dulu minggu lepas hari Jumaat. COVID-19 is real. Dulu saya orang yang tak berapa percaya pun dengan COVID, tapi bila kena batang hidung saya, COVID-19 is real. Sebab tadi sebelum saya keluar daripada ICU, lepas tengok isteri saya, ada satu nurse panggil saya. Dia cakap, Shuaib, akak tahu tentang Sarah ni memang viral, semua orang mendoakan dia, tapi akak nak sampaikan sesuatu. Semoga ada kebaikan bila perkara ni berlaku. Dia cakap, akak nak adik Saulong sampaikan yang saya banyak kali dengar cerita vaksin. Saya dah divaksin sekali Saya banyak kali dengar pasal vaksin. Tapi bila akak tu cakap dengan saya, ini akak tu cakap kita kena sedarkan rakyat Malaysia tentang vaksin. Sekurang-kurangnya dengan vaksin mungkin dapat membantu kita. Saya tersentak sebab saya tahu isteri saya belum divaksin. Isteri saya punya keadaan adalah dia punya paru-paru almost infection tu almost semua bahagian di paru-paru dia. Sampaikan paru dia tak boleh nak bekerja untuk proses oksigen. Dan bukan tu saja, dia menyebabkan semua organ badan dia tak berfungsi dengan baik. Jadi saya rasa macam kemungkinan juga pasal dia tak vaksin kot, Allah alam. Tapi saya sampaikan ni sebab akak tu suruh saya sampaikan. Jadi kalau berpeluang untuk ambil vaksin, ambil vaksin. Di saat macam ni, kematian hari-hari. Kematian hari-hari. Dan COVID kalau nak terjadi sekejap saja. Dan bila terjadi, there is no U-turn. Saya ingatkan isteri saya akan sihat. Wallahi, saya cukup yakin. Tapi bila saya berkomunikasi dengan doktor, antara yang memang doktor akan selalu cakap adalah, Shuaib, isteri awak punya lung ni memang dah penuh dengan COVID. Sebab tu dia tak boleh nak function, Shuaib. Itu yang saya selalu dengar. Itu pertama saya cerita pasal vaksin yang saya makan. Tekak saya jadi kering. Ada satu saya nak pesan, jaga kesihatan. Saat macam ni, kita semua kena jaga kesihatan. Kena makan vitamin, immune system, vitamin C, D, E. Kalau sampai ada Z, makan semua. Please, jangan sayang duit. Jangan sayang duit. Sebab saya ingat lagi di saat ketika saya dalam ambulans, bila saya nak bawa isteri saya ke hospital, saya nak bawa dia ke private hospital, tapi penuh. Dan masa tu rumah saya dah teruk sangat. Masa tu saya terfikir, duit yang ada, duit banyak mana pun ada, tak boleh kembalikan isteri saya. Takkan boleh sihatkan isteri saya. Yes, itulah yang jadi. So jangan sayang duit. Kalau ada duit lebih sikit sekali, tak kisahlah. Kalau kata ada duit lebih, beli vitamin yang bagus. Kalau kata kurang duit, carilah, makanlah apa-apa tumbuh-tumbuhan yang boleh kuatkan imun kita. Please dengar cakap saya. Please jaga kesihatan. Sebab saya orang yang memang tak jaga kesihatan sangat. Saya jarang makan vitamin. Tapi sekarang saya dah makan vitamin saya dekat berpuluh biji. Itu satu. Please jaga kesihatan, makan vitamin. And then bila orang cakap jangan keluar rumah, jaga kesihatan, jangan rasa macam terror sangat. Yes, jangan buat.
Ya, orang cakap benda nak jadi swab, tapi terpulang. Sebab kalau dah kena, there is no U-turn. Korang takkan sanggup untuk lalu. Kalau kata ada isteri, kau takkan sanggup nak lalu macam ni. Ya sayang, Matin, come. Tapi tak boleh makan anggur. Boleh, you nak makan anggur, Mai. You Matin. Hello. Hello. Semua orang. Okay. Tak boleh makan anggur. Nah, you makan buah cherry. It's good. Cherry, mungkin vitamin C. Dah rosak. Alah, elok lah pergi makan lah. Jap. Okay, you ambil yang lain. Jap, pelan. Okay, go. Okay dah, bawa plastik ni keluar. Masuk dalam. Go. Tutup pintu sayang. Yuwas. Yuwas, jap. Sini jap. Saya nak tunjuk Yuwas Al-Qarni. Okay, ibu kan. Sini tahu. Tutup pintu. So, please jaga kesihatan, makan vitamin. Ini bukan masa lagi nak berteka-teki. Bukan. Kita tak tahu lagi ke depan apa yang datang. Mula-mula COVID-19, varian Delta plus. Ingat handphone ke benda ni? Ada plus-plus. Kita tak tahu ke depan macam mana pula cara dia datang. Kita tak tahu. So, makan vitamin, jaga kesihatan. Tanya orang kalau duduk kampung apa semua, tanyalah, makanlah apa yang boleh makan. Satu. Lepas tu sekarang, kalau siapa-siapa yang kena COVID, saya pesan dengar cakap saya ni. Bukan nak mengarah, tapi saya buat mistake. Dekat setiap rumah, kalau orang tu kena COVID positif, make sure dalam rumah tu ada oximeter. Oximeter tu apa? Yang buat check oksigen dalam badan. Make sure 96 ke atas. Apabila 96, dia tak ada 96, bila dia turun 95, 94, jangan tunggu lama-lama, terus pergi hospital. Jangan belagak terror. Wife saya ada satu hari tu dia cakap oksigen dia 93, 94. Saya cakap apa? InsyaAllah tak ada apa. Okey. Bila saya lambat sangat bawa dia pergi hospital, faham kan? So make sure. Tak ada duit, carilah mana duit, pinjam ke apa ke, beli oximeter, check, turun je terus pergi hospital. Okay, oximeter sangat penting untuk pesakit COVID. Okay, so tadi saya cakap vitamin, jangan keluar, pakai mask, jaga SOP, dan kena ada oximeter tu. Okay. Dan ya, itu untuk itulah dia. Please, COVID is real. Memang real. Dulu saya pernah bergaduh dengan isteri saya sebab saya keluar, saya jumpa kawan saya atas urusan kerja. Bila saya balik, wife saya marah saya. Sampai kami bergaduh. Saya cakap, I tahulah kawan I sehat. Dia cakap, I takut sayang kena COVID. Tapi Allah nak jadikan jalan cerita tu bukanlah saya keluar dan saya bawa balik COVID. Allah nak jadikan jalan cerita je. Memang Allah nak jadikan jalan cerita hari ni je. Mate saya turun bawah, buang sampah, salam dengan kawan dia, dan dia kena COVID. Terus habis satu family. Sekarang ni mertua saya masih lagi kuarantin. Dalam family saya seorang je yang negatif. Macam mana? Seorang dah pergi hospital, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah dia okey. So, terpulang, nak percaya ataupun tidak, tapi itu yang saya dah hadap, dah terjadi. Saya yakin dan pasti tak ada orang yang tak sayang bini, tak ada bini yang tak sayang suami, tak ada orang tak sayang ahli keluarga dia. So make sure benda ni tak jadi dengan keluarga korang. Okay. Selain daripada tu, doa. Of course lah doa. Doa semoga Allah lindung kita, semoga Allah berkati family kita. Okay. Sebab itu senjata paling dahsyat. So
Itulah saja sebenarnya yang saya nak sampaikan hari ini. Okay. Saya mohon maaf pada kawan-kawan saya. InsyaAllah nanti saya akan balas semua WhatsApp